Rasa-rasanya kok kamu tuh cocok ya sama Neng Zizi. Untuk cinta tak pernah Tapi saya tetap tidak percaya, Mas. Bagi saya, Mas Syamsul tetap orang yang baik. Mbak Sylvie, dialah punya ustadz pintar nyanyi. Itu dia ustadznya. Suatu hari kau kan Mas Syamsul benar-benar apa adanya. Rendah hati, soleh. Ya, kamu dipanggil ustaz. Mbak Sylvie cantik, pintar. Ustaz Syamsul juga pintar. Bella tuh apaan sih? Suatu saat ku kau kembali. Apa sudah ada kabar tentang Mas Syamsul, Bu? Ibu nggak tahu sekitar dia kemana. Saat ini semua orang menganggapku sebagai orang baik. Engkaulah yang maha mengetahui bahwa hamba bukan orang baik, ya Allah. Kenapa ada ustadz yang berprofesi menjadi maling? Apa sah sholatnya makmum yang diimami sama penjahat? Hai, Assalamualaikum. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan sebuah filem yang bertajuk Dalam Mihrab Cinta. Ahli kumpulan yang terlibat ialah terdiri pada 4 orang, iaitu saya sendiri selaku ketua kumpulan, Ismanti binti Muhammad Abdullah, Muhammad Harith Hazri bin Muhammad Indi Herman, Nur Nabila binti Rusli, dan juga Siti Nufara Farisha binti Muhammad Nafi. Dalam konteks ini, kita akan mempelajari tentang pengenalan, latar belakang filem, domain kognitif dan juga cara penyelesaian menggunakan domain kognitif serta kesimpulan. Saya akan menjelaskan beberapa ataupun serba sedikit mengenai pengenalan tentang filem Dalam Mihrab Cinta ini. Filem ini diarahkan oleh Habibur Rahman Al-Sirazi, iaitu pengarah bagi filem tersebut. Genre ataupun jenis filem ini adalah sebuah jenis yang berbentuk drama filem lah, lebih kepada drama-drama cinta. Ia dibintangi oleh Dude Harlino, Asmirandah dan juga Mirda Sefira. Pada 23 hari bulan 12 2010, Cinemax Pictures telah membawakan sebuah filem yang bertajuk Dalam Mihrab Cinta. Kemudian beliau telah menubuhkan sebuah novel sebelum dilakukan semula dalam filem tersebut. Durasi bagi filem ini adalah 110 minit. Filem ini berbahasa Indonesia juga dikeluarkan daripada negara Indonesia. Dalam Mihrab Cinta ialah cerita yang dilakukan berdasarkan novel. Ia menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Syamsul Hadi yang menuntut ilmu di sebuah pondok. Pada suatu ketika, dia dihalau dari pondok akibat dituduh mencuri oleh rakannya sendiri, iaitu Burhan. Syamsul juga lari daripada rumah kerana hilang kepercayaan daripada ayahnya sendiri. Akhirnya, Syamsul menjadi pencuri dan terbiasa melakukan perbuatan itu, tetapi akhirnya dia berjaya kembali di jalan Allah. Syamsul dipertemukan dengan Sylvie, mangsa curiannya, dan akhirnya mereka ingin berkahwin. Domain kognitif ialah pengetahuan pembangunan kemahiran intelek. Ia juga adalah aktiviti otak yang terdapat 6 aras, iaitu aras pengetahuan, aras kefahaman, aras aplikasi, aras analisis, aras sintesis dan akhir sekali aras penilaian. Kaedah penyelesaian menggunakan domain kognitif. Yang pertama ialah aras pengetahuan. Syamsul dituduh mencuri dompet Burhan. Dia juga dibelasah dan diheret di stor kecil dan dikenakan tindakan oleh pihak pondok tersebut. Oleh sebab itu, Syamsul menjadi pencuri dan akhirnya berjaya dibebaskan oleh adik perempuannya sendiri. Aras 2, aras kefahaman, iaitu memahami masalah. Segala pertuduhan ke atas Syamsul Hadi adalah disebabkan oleh Burhan, iaitu
kawannya sendiri. Hal ini terjadi disebabkan oleh Burhan cemburu akan Syamsul kerana Zizi iaitu wanita yang disukai oleh Burhan menyukai Syamsul. Selain itu, punca masalah yang terdapat dalam filem ini ialah disebabkan oleh pihak pentadbiran iaitu ustaz-ustaz dan pak kiai itu sendiri kerana mereka tidak menjalankan proses soal selidik dengan baik dan terus menjatuhkan hukuman ke atas Syamsul Hadi. Keluarga Syamsul juga tidak mempercayai dirinya dan terus menuduhnya sebagai pencuri. Aras 3, aras aplikasi iaitu mengenal pasti penyelesaian alternatif. Cara yang pertama ialah pihak pentadbiran dan pelajar di poli tersebut tidak patut terus menghukum dan mereka sepatutnya soal selidik terlebih dahulu. Cara yang kedua ialah pihak pentadbiran ataupun Pak Kiai itu sendiri tidak sepatutnya mengurung Syamsul di dalam stok kecil dan beliau sepatutnya mempunyai belas kasihan terhadap Syamsul. Akhir sekali, cara ketiga ialah Burhan tidak sepatutnya mengkhianati kawannya sendiri iaitu Syamsul Hadi. Aras 4, aras analisis iaitu memilih jalan penyelesaian yang terbaik. Kumpulan kami telah memilih cara satu sebagai satu penyelesaian yang terbaik. Ini kerana perbuatan memfitnah terang-terangan haram hukumnya di dalam Al-Quran. Selain itu, kita sepatutnya memeriksa tentang kebenaran sesuatu perkara sebelum kita menjatuhkan hukuman. Antara langkah-langkah yang boleh diambil ialah yang pertama, Syamsul menyatakan bahawa dia tidak mengambil dompet Burhan. Yang kedua, Pak Kiai seharusnya mendengar penjelasan Syamsul sebelum menjatuhkan hukuman. Yang ketiga ialah Syamsul dan Burhan sama-sama berani untuk bersumpah menyatakan bahawa mereka tidak bersalah. Dan keempat ialah Pak Kiai haruslah membuat keputusan sama ada Syamsul harus dihukum ataupun tidak. Untuk langkah yang terakhir, iaitu langkah kelima, Kiai Miftah menghukum Syamsul atas sumpahan Burhan. Untuk aras 6, iaitu aras penilaian, kita dapat membahagikan cerita ini kepada dua kesan, iaitu kesan baik dan kesan buruk. Untuk kesan baik, Syamsul belajar hidup berdikari dengan mencari kerja. Lantas daripada perbuatan mencurinya, dia dikelilingi orang baik dan merubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Untuk kesan buruk pula, Syamsul tidak dipercayai oleh keluarganya sendiri. Terusnya dia mengambil keputusan untuk keluar dari rumahnya. Oleh kerana tidak cukup duit dan terdesak, dia terpaksa mencuri. Untuk kesimpulan, keunikan filem Dalam Mihrab Cinta ini mengandungi pesan dakwah iaitu taubat. Antara nasihatnya ialah menegakkan amar makruf nahi munkar dan berbuat baik kepada semua orang.